Assalamualaikum, kami daripada kumpulan 27 yang terdiri daripada Nik Khazun bin Nik Khalid, Muhammad Amzah Daniel bin Yusri, Nurdini Atirah binti Ismail, Wan Nur Husna binti Wan Asrul Afandi dan saya sendiri Nur Arniza binti Aliman. Latihan 7 dibentangkan oleh saya. Soalan yang kami peroleh ialah dapatkan nilai-nilai dan vektor-vektor eigen bagi matriks A yang berikut. Tentukan sama ada A terperpenjurukan dan berikan sebabnya. Tuliskan D jika A terperpenjurukan. Matriks A yang diberikan ialah 1 sifar 1, sifar 1 sifar 1 1 1. Yang pertama, cari nilai-nilai eigen menggunakan polinomial cirian penentu bagi A tolak lambda yang didarabkan dengan identiti bersamaan dengan sifar. Lambda didarabkan dengan identiti, kita akan peroleh lambda sifar sifar, sifar lambda sifar, sifar sifar lambda. Dan A tolak lambda identiti, kita akan peroleh 1 tolak lambda, sifar 1, sifar 1 tolak lambda, sifar 1 1 1 tolak lambda. Kemudian kita cari penentu bagi A tolak lambda identiti menggunakan kaedah pengembangan kofaktor sepanjang lajur 2. Hasilnya ialah lambda kuasa 3 tolak 3 lambda kuasa 2 tambah 2 lambda. Kemudian saya faktorkan lambda kuasa 3 tolak 3 lambda kuasa 2 tambah 2 lambda. Maka persamaan cirian ialah lambda, lambda tolak 1, lambda tolak 2 bersamaan dengan sifar. Maka nilai-nilai eigen bagi matriks A ialah lambda 1 bersamaan dengan sifar, lambda 2 bersamaan dengan 1 dan lambda 3 bersamaan dengan 2. Yang kedua, cari vektor-vektor eigen. Perlu dicari vektor-vektor eigen bagi matriks A yang sepadan dengan nilai eigen lambda 1 bersamaan dengan sifar, lambda 2 sama dengan 1 dan lambda 3 sama dengan 2. Vektor eigen memenuhi persamaan AX sama dengan lambda X. Bagi nilai lambda 1 bersamaan dengan sifar, AX sama dengan lambda X ialah 1 sifar 1, sifar 1 sifar 1 1 1. X1, X2, X3 bersamaan dengan nilai lambda didarabkan dengan X1, X2, X3, maka kita peroleh sifar, sifar, sifar. Bentukan persamaan X1 tambah X3 bersamaan dengan sifar, X2 tambah X3 bersamaan dengan sifar, X1 tambah X3 bersamaan dengan sifar. Disebabkan oleh apabila X3 dipindahkan ke sebelah kanan, kita akan peroleh X1 sama dengan negatif X3. Jadi, saya nilaikan X3 dengan satu nilai S, maka X1 sama dengan negatif S, begitu juga dengan X2 bersamaan dengan negatif S. Jadi, X1, X2, X3 bersamaan dengan negatif negatif SS. Kita faktorkan S dan diperoleh negatif 1, negatif 1, 1. Maka, vektor-vektor eigen yang sepadan dengan lambda 1 bersamaan dengan sifar ialah X sama dengan S, negatif 1, negatif 1, 1, di mana S ialah suatu nombor nyata. Begitu juga dengan nilai lambda 2 bersamaan dengan 1, X sama dengan lambda X, kita peroleh 1 sifar 1, sifar 1 sifar, 1 1 1, X1, X2, X3 bersamaan dengan X1, X2, X3. Kita bentukkan persamaan X1 tambah X3 bersama dengan X1, X2 tambah X3 bersama dengan X2 dan X1 tambah X3 bersama dengan X3. Lihat pada persamaan pertama, X1 dipindahkan ke sebelah kanan, jadi kita akan peroleh X3 sama dengan sifar. Persamaan kedua, disebabkan X3 adalah sifar, X2 sama dengan X2, jadi saya nilaikan X2 dengan suatu nilai S dan X1 tambah X3 bersama dengan X3. Pindahkan X3 di sebelah kanan, kita peroleh X1 juga bersamaan dengan sifar. Jadi, X1, X2, X3 sama dengan sifar S sifar, kita faktorkan S, kita peroleh sifar 1 sifar, maka vektor-vektor eigen yang sepadan dengan lambda 2 bersamaan dengan 1 ialah X sama dengan S, sifar 1 sifar dengan S ialah suatu nombor nyata. Bagi lambda 3 sama dengan 2, kita gunakan cara yang sama iaitu X sama dengan lambda X. Dan kita bentukkan persamaan X1 tambah X3 bersamaan dengan 2X1, X2 tambah X3 sama dengan 2X2 dan X1 tambah X3 bersamaan dengan 2X3. Persamaan yang pertama, X1 tambah X3 sama dengan 2X1. Pindahkan X1 ke sebelah kanan, diperoleh X3 sama dengan 1. Disebabkan S3 ada pada ketiga-tiga persamaan, jadi saya nilaikan X3 dengan suatu nilai S. Maka, X1 sama dengan S. Bagi persamaan yang kedua, X2 tambah X3 sama dengan 2X2. Kita pindahkan X2 di sebelah kanan, kita akan peroleh X2 sama dengan X3. Maka, X2 juga adalah suatu nilai S. X1, X2, X3 sama dengan S, S, S. Kita faktorkan S diperoleh 1, 1, 1. Maka, vektor-vektor eigen yang sepadan dengan lambda 3 bersamaan dengan 2 ialah X sama dengan S, 1, 1, 1, di mana S ialah suatu nilai nyata.
Yang ketiga, A terperpenjurukan atau tidak dan sebabnya. Matriks A adalah terperpenjurukan. Matriks A mempunyai tiga nilai eigen yang berbeza iaitu lambda 1 bersamaan dengan 0, lambda 2 bersamaan dengan 1 dan lambda 3 bersamaan dengan 2. Mengikut teorem 4.6, jika matriks N darab N mempunyai N nilai eigen yang berbeza, maka A terperpenjurukan. Akhir sekali, tuliskan D jika A terperpenjurukan. Seperti kita tahu, matriks terperpenjurukan adalah lambda 1 sifar sifar, sifar lambda 2 sifar, sifar sifar lambda 3. Jadi, kita masukkan nilai sifar tadi iaitu lambda 1 ke dalam tempat untuk lambda 1, nilai 1 ke dalam lambda sama dengan 2 dan nilai 2 dalam lambda sama dengan 3. Jadi, kita peroleh matriks perpenjuru D adalah sifar sifar sifar, sifar 1 sifar dan sifar sifar 2. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Husna binti Wan Asrul Afendi, memegang nombor matriks A181134 dan saya akan membentangkan latihan 8 soalan 1E. Berdasarkan jawapan latihan yang lepas, jika A terperpenjurukan, gunakan D untuk dapatkan nilai matriks A kuasa 7 dan juga tentukan sama ada matriks A terperpenjuru beroktagon. Jadi, kita tahu ini adalah matriks A untuk soalan 1E dan kita juga tahu bahawa jika matriks A terperpenjurukan dan P songsang AP sama dengan D matriks perpenjuru, maka kita boleh dapatkan matriks D perpenjuru kuasa K sama dengan P songsang A kuasa K P. Jadi, jika kita susun semula equation ni, kita akan dapat A kuasa K sama dengan P D kuasa K P songsang. Jadi, kita boleh dapatkan nilai A kuasa 7 dengan menggantikan 7 dalam K tersebut. Dan ini adalah P yang kita dapat daripada latihan lepas dan ini adalah matriks D yang kita dapat latihan lepas yang telah dikuasakan dengan 7 dan ini adalah matriks P songsang. Jadi, kita darabkan matriks P dengan matriks D kuasa 7 dan kita akan dapat sedemikian. Dan seterusnya kita darabkan matriks ni dengan matriks P songsang kita dan kita akan dapat jawapan matriks A kuasa 7 bersamaan dengan 43, 42, 43, 42, 43, 43, 43, 43, 42. Seterusnya, soalan dia tentukan sama ada matriks A adalah terperpenjuru beroktagon. Jadi, kita tahu bahawa matriks A terperpenjuru beroktagon jika dan hanya jika A adalah matriks simetrik, di mana matriks A bersamaan dengan matriks A transpose ataupun matriks A ubah duduk. Maka kita dapatkan matriks A ubah duduk, kita dapat bersamaan dengan 101, 011, 110 dan kita dapati bahawa matriks A ubah duduk bersamaan dengan matriks asal, matriks A asal. Jadi, kita tahu bahawa matriks A adalah simetrik, maka matriks A adalah terperpenjuru beroktagon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nik Kazuan bin Nik Khalid dengan nombor matrik A163256. Saya akan membentangkan soalan latihan 9 iaitu soalan 1I untuk kumpulan 27. Pertimbangkan penjemahan berikut iaitu T6 gubah T5 dan T5 gubah T6 dengan fungsi T5 iaitu pemetaan matriks 2x2 kepada matriks 2x2 dengan fungsi sedemikian. Dan fungsi T6 pemetaan dari matriks 2x2 kepada suatu nilai nyata R dengan fungsi T6 A bersama dengan surehan A. Okey, satu Roman, tentukan sama ada penjemahan linear atau tidak, iaitu untuk soalan ini ialah T6 gubah T5 dan T5 gubah T6. Untuk menentukan satu fungsi gubahan itu adalah penjemahan linear atau tidak, kita akan menggunakan teorem 5.2 ini. Iaitu berdasarkan teori 5.2, jika T5 dengan pemetaan sedemikian dan T6 dengan pemetaan sedemikian adalah penjemahan linear, maka T6 gubah T5 dengan pemetaan matriks 2 darab 2 kepada suatu nilai nyata R juga suatu penjemahan linear. Maka kita hanya perlu tunjukkan T5 dan T6 merupakan penjemahan linear. Untuk menunjukkan sesuatu fungsi itu adalah penjemahan linear, penjemahan linear tersebut perlu memenuhi dua syarat iaitu TU tambah V bersama dengan TU tambah TV iaitu mengakal penutupan terhadap penambahan, dan syarat kedua ialah TCU bersama dengan CTU yang mengekalkan penutupan terhadap pendaraban skala C.
Okey, pertama sekali kita perlu tunjukkan yang T5 memenuhi kedua-dua syarat untuk menunjukkan yang T5 adalah penjemaah linear. Maka pertama sekali kita andaikan matriks PQ dalam matriks 2x2, maka P dapat ditulis suatu matriks 2x2 dengan pemasukan A, B, C, D dan Q dengan pemasukan W, X, Y and Z. Maka kita perlu tunjukkan T5 memenuhi syarat pertama iaitu T5P tambah Q bersama dengan T5P tambah T5Q. Maka T5P kita akan dapat T5 fungsi T5 terhadap matriks P iaitu A, B, C, D bersama dengan A tambah B, B, C dan D. T5Q pula kita akan dapat bersama dengan W tambah X, X, Y and Z. Seterusnya untuk T5 P tambah Q, kita akan tambahkan matriks P dan Q terlebih dahulu dan kita akan lakukan pemetaan fungsi T5 terhadap matriks yang kita dapat iaitu A tambah W, B tambah X, C tambah Y dan D tambah Z. Dan fungsi T5 tersebut kita akan dapat A tambah W tambah B tambah X, B tambah X, C tambah Y, D tambah Z. Dan kita boleh pecahkan yang A kepada A tambah B tambah W tambah X, B tambah X, C tambah Y dan D tambah Z. Kemudian kita akan boleh pecahkan lagi kepada A tambah B, B, C, D tambah W tambah X, X, Y and Z. Di mana kedua-dua matriks ini adalah bersamaan dengan T5P tambah T5Q. Maka T5 memenuhi syarat pertama iaitu T5P tambah Q bersama dengan T5P tambah T5Q. Seterusnya, untuk menunjukkan T5 memenuhi syarat kedua bagi berjemaah linear, kita andaikan matriks S yang bersamaan dengan pemasukan K, L, M, N bagi matriks 2/2 dan C di dalam R. Kita perlu tunjukkan T5 memenuhi syarat kedua iaitu T5 CS bersamaan dengan C T5S iaitu C di dalam R. Maka C T5S bersamaan dengan C T5 KLMN bersama dengan C didarabkan dengan matriks 2/2 dengan pemasukan K tambah L, L, M dan N. Kita akan memperoleh C didarabkan dengan K tambah L, CL, CM dan CN. Di situ kita akan mencari T5CS bersamaan dengan T5 C didarabkan dengan KLMN. Kita akan dapat fungsi T5 terhadap matriks CK, CL, CM, CN bersamaan dengan CK plus CL, CL, CM dan CN. Dan kita faktor keluar C daripada CK tambah CL, kita akan mendapat C didarabkan dengan K tambah L, CL, CM, CN iaitu bersamaan dengan C T5S. Maka T5 memenuhi syarat kedua iaitu T5CS bersama dengan C T5S yang C di dalam R. Oleh kerana T5 memenuhi kedua-dua syarat, maka T5 adalah penjemaah linear. Okey, sama juga untuk T6, kita perlu tunjukkan yang T6 memenuhi dua syarat tersebut untuk menunjukkan yang T6 adalah juga suatu penjemaah linear. Maka pertama sekali kita andaikan matriks PQ dalam matriks 2/2, maka P dapat ditulis sebagai matriks 2/2 dengan pemasukan A, B, C, D dan Q dengan pemasukan W, X, Y and Z. Kita perlu tunjukkan T6 memenuhi syarat pertama iaitu T6P tambah Q bersama dengan T6P tambah T6Q. Maka T6P adalah bersama dengan surihan P iaitu surihan kepada matriks A, B, C, D yang bersamaan dengan A tambah D. T6Q bersamaan dengan surihan Q iaitu bersamaan dengan surihan W, X, Y and Z yang bersamaan dengan W tambah Z. Seterusnya, kita akan mencari T6P tambah Q iaitu bersamaan dengan T6 matriks P iaitu A, B, C, D ditambahkan kepada matriks Q iaitu W, X, Y and Z. Kita akan mendapat fungsi T6 terhadap A tambah W, B tambah X, C tambah Y dan D tambah Z. Iaitu bersamaan dengan surihan untuk matriks tersebut, kita akan mendapat A tambah W tambah D tambah Z. Dan disusun kembali menjadi A tambah D tambah W tambah Z iaitu bersamaan dengan T6P tambah T6Q. Maka T6 memenuhi syarat pertama iaitu T6P tambah Q bersama dengan T6P tambah T6Q.
Okey, seterusnya kita perlu tunjukkan yang T6 juga memenuhi syarat kedua, iaitu T6CS bersamaan C T6S, iaitu C dalam R, iaitu kita andaikan suatu matrik S bersamaan dengan matriks 2/2 dengan pemasukan K, L, M, N dan C dalam R. C T6S bersamaan dengan C T6, matriks S iaitu K, L, M, N bersamaan dengan C didarabkan dengan suruhan K, L, M, N bersamaan dengan C K tambah N. C didarabkan K tambah N. Dan T6C didarabkan kepada matrik S iaitu T6C didarabkan dengan K, L, M, N adalah bersamaan dengan T6. CK, CL, CM dan CN akan mendapat bersamaan dengan surihan CK, CL, CM iaitu bersamaan dengan CK plus CM. Kita faktor keluarkan C, kita akan dapat C kurungan K tambah N iaitu bersamaan dengan C T6S. Maka T6 memenuhi syarat kedua iaitu T6CS bersamaan C T6S iaitu C dalam R. Oleh kerana T6 memenuhi kedua-dua syarat, maka T6 adalah penjemaah linear. Maka daripada teorem 5.2 tersebut, oleh kerana T5 dan T6 adalah penjemaah linear dengan julat T5 adalah subset atau bersamaan dengan domain T6, maka T6 kubah T5 adalah juga suatu penjemaah linear. Okey, untuk fungsi T5 kubah T6, fungsi ini tidak tertakrif kerana julat T6 adalah bukan subset atau sama dengan domain untuk T5. Jika diperhatikan, perhatikan yang julat T6 adalah unsur kepada suatu nilai fungsi nyata, manakala domain bagi T5 adalah unsur kepada matriks 2/2. Ruang bagi suatu nilai nyata dan matriks 2/2 adalah suatu ruang yang berbeza. Maka dapat disimpulkan bahawa T5 gubah T6 tidak tertakrif. Okey, seterusnya untuk dua Roman, jika fungsi gubahan tersebut adalah penjemaah linear, kita perlu dapatkan inti dan julat. Okey, daripada soalan satu Roman tadi, kita dapati T6 gubah T5 adalah penjemaah linear, manakala T5 gubah T6 adalah bukan penjemaah linear. Maka kita perlu cari inti dan julat untuk T6 gubah T5 sahaja. Okey, jika T6 gubah T5 dengan pemetaan dari matriks 2/2 kepada suatu nilai nyata R, penjemaah linear, maka unsur dalam matriks 2/2 yang dipetakan oleh T6 gubah T5 kepada sifar dikenali sebagai inti T6 gubah T5 ditandai sebagai inti T6 gubah T5. Okey, pemetaan untuk fungsi pemetaan T6 gubah T5 adalah sedemikian. Maka kita andaikan suatu matriks A dengan pemasukan A tambah B, B, C, D, maka T6 gubah T5 A iaitu bersamaan dengan surihan A tambah B, B, C, D bersamaan dengan A tambah B tambah D bersamaan dengan sifar. Maka kita akan dapati A tambah B tambah D sama dengan sifar, di mana A bersamaan dengan negatif P, negatif D. Maka kita dapat tulis inti T fungsi gubahan T6 gubah T5 adalah bersamaan dengan suatu matriks 2x2 dengan pemasukan A, B, C, D, di mana A adalah bersamaan negatif B dan negatif D. Untuk mencari julat, unsur dalam nilai nyata yang merupakan imej kepada T6 gubah T5 bagi sekurang-kurangnya satu unsur daripada ruang matriks 2x2 dikenali sebagai julat T6 gubah T5 dan ditandai sebagai julat T6 gubah T5. Maka kita andaikan A tambah B tambah D merupakan unsur kepada julat T6 gubah T5, maka wujud suatu matriks 2/2 dengan pemasukan X1 tambah X2, X2, X3, X4 di dalam matriks 2x2 sehinggakan pemetaan fungsi T6 gubah T5 terhadap matriks tersebut akan mendapat A tambah B tambah D. Maka maka diperhatikan yang X1 tambah X2 tambah X4 bersama
bersamaan dengan A tambah B tambah D. Maka di situ kita akan dapat X1 bersama dengan A, X2 bersama dengan B dan X4 bersama dengan D. Maka dapat ditulis julat T6 gubah T5 adalah A tambah B tambah D bersamaan dengan K, di mana K adalah dalam ruang R. Untuk 3 Roman, diminta untuk menentukan sama ada penjemahan linear satu ke satu. Maka kita andaikan matriks PQ dalam matriks 2.2 adalah dua matriks yang berbeza pemasukan pada X2 dan X3, tetapi punya pemasukan yang sama pada X1 dan X4. Contohnya P diberi contoh sebagai pemasukan 2, 8, 5, 7 dan Q bersama dengan 2, 2, 3, 7. Okey, perhatikan pemetaan fungsi T6 gubah T5 terhadap matriks P adalah bersamaan dengan surehan 2, 8, 5, 7 bersamaan dengan 2 tambah 7 bersamaan dengan 9. Manakala fungsi T6 gubah T5 terhadap matriks Q adalah surehan 2, 2, 3, 7 bersamaan dengan 2 tambah 7 bersamaan dengan 9. Kita perhatikan bahawa matriks P bersamaan 2, 8, 5, 7 adalah tidak sama dengan 2, 2, 3, 7 iaitu matriks Q. Tetapi fungsi T6 gubah T5 memetakan dua matriks P dan Q yang berbeza ini kepada satu nilai sama iaitu 9. Maka T6 gubah T5 adalah penjemahan linear bukan satu ke satu tetapi banyak kepada satu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amzaddin bin Yusri, Wakil Kumpulan 27 akan membentangkan latihan 10 soalan 1E. Soalan 1E, pertimbangkan penjemahan linear fungsi T yang membentangkan V kepada W seperti berikut, di mana fungsi T1 yang membentangkan ruang vektor 2 kepada ruang vektor 2, di mana T1 YX sama XY dengan asas Q10, 0, negatif 1, dan fungsi T2 yang membentangkan ruang vektor 1 kepada ruang vektor 2, di mana T2 X sama dengan X2X dengan asas Q11, 10. Dan soalan 1E adalah T5 sama dengan T1 gubah T2 dengan asas Q11, 10. Soalan 1. Dapatkan matriks piawai T5. Seperti yang kita tahu, T5 sama dengan T1 gubah T2 di mana T1 kurungan T2X. Maka T1 kurungan X2X akan menghasilkan 2XX. Kita akan andaikan fungsi T1 adalah penjemahan linear dengan matriks piawai A1 dan fungsi T2 adalah penjemahan linear dengan matriks piawai A2, maka A1 dan A2 adalah matriks piawai untuk T5. Maka kita akan dapati bahawa matriks piawai A1 sama dengan 0110 dan matriks piawai A2 sama dengan 12. Maka untuk dapatkan matriks piawai T5 sama dengan T1 gubah T2 adalah sama dengan juga dengan A1 A2. Maka kita akan dapati matriks piawai untuk T5 adalah 21. Soalan 2. Jika penjemahan 1 ke 1, maka cari penjemahan songsangan T5 yang memetakan julat T5 kepada V. Kita akan menggunakan teorem 5.6 di mana jika fungsi T1 dan fungsi T2 adalah penjemahan linear 1 ke 1, maka T1 gubah T2 adalah penjemahan linear 1 ke 1. Maka kita perlu buktikan bahawa fungsi T1 dan fungsi T2 adalah penjemahan linear 1 ke 1. Maka untuk membuktikan fungsi tersebut adalah 1 ke 1, kita akan buktikan fungsi T1 dahulu. Maka kita akan andaikan vektor U dan vektor V adalah elemen dalam ruang vektor 2, di mana vektor U sama dengan U1 U2 dan vektor V sama dengan V1 V2. Kita akan andaikan fungsi T1 vektor U sama dengan fungsi T1 vektor V, di mana T1 kurungan U1 U2 sama dengan T1 kurungan V1 V2 yang akan menghasilkan U2 U1 sama dengan V2 V1. Maka U2 sama dengan V2, U1 sama dengan V1. Ini akan menyimpulkan bahawa vektor U sama dengan U1 U2 sama juga dengan V1 V2 sama dengan V. Maka fungsi T1 adalah penjemahan linear 1 ke 1. Untuk fungsi T2 pula, kita akan andaikan Mn adalah elemen dalam ruang vektor 1. Maka kita akan andaikan fungsi T2M sama dengan T2N.
yang akan menghasilkan M2M sama dengan N2N. Maka M sama dengan N. Maka fungsi T2 adalah penjemahan linear 1 ke 1. Maka telah kita buktikan bahawa fungsi T1 dan fungsi T2 adalah penjemahan linear 1 ke 1. Maka T1 gubah T2 adalah penjemahan linear 1 ke 1. Kemudian, kita akan mencari julat untuk T5, di mana T5X sama dengan T1 gubah T2X, maka akan dapat 2XX. Maka julat T5 sama dengan julat T1 gubah T2. Maka kita akan andaikan AB, elemen dalam julat T1 gubah T2, terdapat X dalam T5X sama dengan AB, maka 2X. X sama dengan AB, 2X sama dengan A, X sama dengan B, maka A sama dengan 2B. Maka julat T1 gubah T2 sama dengan julat T5 adalah AB dalam ruang vektor 2, di mana A sama dengan 2B. Maka songsangan untuk T5 adalah julat T5 kepada ruang vektor 1, di mana 2BB adalah elemen dalam julat T5. Fungsi T1 dan fungsi T2 adalah penjemahan linear 1 ke 1, maka T1 gubah T2 songsang sama dengan T2 songsang gubah T1 songsang. Maka T5 songsang kurungan 2BB sama dengan T1 gubah T2 songsang kurungan 2BB. Maka T2 kurungan T1 songsang 2BB, T2 songsang B2B, maka akan dapat B dalam ruang vektor R. Maka T5 songsang memetakan julat T5 kepada ruang vektor 1, di mana T5 songsang 2BB sama dengan B. Ketiga adalah dapatkan matriks penjelmaan T5 asas BVQ. Kita akan dapati bahawa matriks T5 asas BVQ adalah 1, 1. Soalan keempat. Bagi pengoperator linear, dapatkan matriks penjelmaan T5 asas Q BW dan T5 asas Q QP. Perhatikan bahawa T5 sama dengan T1 gubah T2 adalah suatu fungsi pemetaan dari ruang vektor 1 kepada ruang vektor 2. Ruang vektor R adalah tidak sama dengan ruang vektor 2, maka fungsi T5 adalah bukan pengoperator linear. Maka matriks penjelmaan T5 asas QBW dan matriks T5 asas QQP tidak dapat ditentukan. Sekian, terima kasih. Tunjukkan bahawa Q bukan asas berortogon bagi V. Set vektor dalam suatu ruang hasil darab atau ke dalam dinamai set ortogon jika setiap pasangan vektor yang berbeza dalam set tersebut berortogon. Bagi mengetahui bahawa Q asas berortogon atau tidak, kita kena cari sama ada setiap pasangan vektor dalam Q itu berortogon atau tidak. Terdapat 3 pasangan vektor yang berbeza, Q1, Q2, Q1, Q3 dan Q2, Q3. So, kita kena cari hasil darab terkedalam bagi Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3. Maka, hasil darab terkedalam bagi Q1, Q2, 1 darab 3 tambah 1 darab 4 tambah 1 darab 2 sama dengan 9. So, tidak sama dengan kosong. Bagi Q1, Q3, 1 darab dengan 5 tambah 1 darab dengan kosong tambah 1 darab dengan 1 sama dengan 6. Bukan sama dengan kosong. Bagi Q2, Q3 pula, 3 darab dengan 5 tambah 4 darab dengan kosong tambah 2 darab dengan 1 sama dengan 17. Bukan sama dengan kosong juga. Maka, Q bukan asas berortogon kerana setiap pasangan vektor dalam Q itu bukan berortogon. Bagi soalan kedua, dapatkan asas berortogon bagi V menggunakan proses Gram-Schmidt ke atas Q. Terdapat 3 vektor yang berbeza dalam Q, iaitu Q1, 1 tambah X tambah X kuasa 2, Q2, 3 tambah 4X tambah 2X kuasa 2, Q3, 5 tambah X kuasa 2. Menggunakan proses Gram-Schmidt ke atas Q, kita cari vektor baru P1, P2 dan P3. Untuk vektor P1 adalah sama dengan Q1, maka tidak bertukar 1 tambah X tambah X kuasa 2. Kita kena cari P2 yang baru kerana P2 tak sama dengan Q2. So, kita cari Q2 tolak dengan hasil darab terkedalam Q2 P1,
bahagi dengan norma P1 kuasa 2 darab dengan P1. So, kita cari hasil darab tu ke dalam Q2 dengan P1. 3 tambah 4X tambah 2X kuasa 2 dengan 1 tambah X tambah X kuasa 2. So, darabkan 3 darab dengan 1 tambah 4 darab dengan 1 tambah 2 darab dengan 1 sama dengan 9. Norma P1 kuasa 2 adalah sama dengan hasil darab ke dalam bagi P1 P1. Maka kita darabkan 1 darab dengan 1 tambah 1 darab dengan 1 tambah 1 darab dengan 1 sama dengan 3. So, P2 kita boleh cari 3 tambah 4X tambah 2X kuasa 2 tolak dengan 9/3. 1 dan kurungan 1 tambah X tambah X kuasa 2. Dapatlah P2 yang baru iaitu X tolak X kuasa 2. Kemudian P3 pula ialah Q3 tolak dengan hasil darab ke dalam Q3 P1 bahagi dengan norma P1 kuasa 2 darab dengan P1 tolak hasil darab ke dalam Q3 P2 bahagi dengan P2 kuasa 2 darab dengan P2. Maka hasil darab ke dalam untuk Q3 P1 kita darabkan 5 darab dengan 1 tambah 0 darab dengan 1 tambah 1 darab dengan 1 sama dengan 6. Norma P1 kuasa 2 adalah sama dengan hasil darab ke dalam P1 P1. Maka kita boleh darab 1 darab dengan 1 tambah 1 darab dengan 1 tambah 1 darab dengan 1 sama dengan 3. Kemudian kita cari pula hasil darab ke dalam Q3 P2. Kita darab 5 darab dengan 0 tambah 0 darab dengan 1 tambah 1 darab dengan negatif 1 sama dengan negatif 1. Kemudian norma P2 kuasa 2 adalah sama dengan hasil darab ke dalam P2 X tolak X2 dengan X tolak X2. So kita darab 0 darab dengan 0 tambah 1 darab dengan 1 tambah negatif 1 darab dengan negatif 1 sama dengan 2. So kita boleh cari P3 yang baru iaitu 5 tambah X kuasa 2. Kita tolak 6/3. 1 tambah X tambah X kuasa 2. Tolak negatif 1/2 X tolak X kuasa 2. Maka kita boleh cari P3 dia adalah 3 tolak 3/2 X tolak 3/2 X kuasa 2. Maka kita cari asas berortogon bagi V, P1, P2 dengan P3. P1 yang kita dapat adalah 1 tambah X tambah X kuasa 2. P2 pula ialah X tolak X kuasa 2. Dan P3 adalah 3 tolak 3/2 X tolak 3/2 X kuasa 2. Bagi soalan yang ketiga, dapatkan asas ortonormal bagi V dari set Q. Kita sudah cari asas berortogon bagi V. Maka kita boleh dapatkan asas ortonormal bagi V dengan menggunakan formula vektor V sama dengan 1 bahagi dengan norma U darab dengan vektor U. Maka untuk dapatkan asas ortonormal bagi V, 3 vektor tadi, P1, P2 dengan P3, kita kena cari norma masing-masing. Norma untuk P1, punca kuasa 2 untuk hasil darab ke dalam P1, P1. Maka punca kuasa 2, 1 darab dengan 1 tambah 1 darab dengan 1 tambah 1 darab dengan 1 sama dengan punca kuasa 3. Kemudian norma P2 pula, punca kuasa 2 untuk hasil darab ke dalam P2, P2. Kita boleh cari punca kuasa 2, 0 darab dengan 0 tambah 1 darab dengan 1 tambah negatif 1 darab dengan negatif 1 sama dengan punca kuasa 2. Kemudian norma P3 pula, punca kuasa 2 hasil darab ke dalam P3, P3. Maka kita boleh cari punca kuasa 2, 3 darab dengan 3 tambah negatif 3/2 darab dengan negatif 3/2 tambah negatif 3/2 darab negatif 3/2. Maka kita boleh dapatkan punca kuasa 2, 27/2. Kita boleh ringkaskan jadi 3 punca kuasa 6/2. Maka kita boleh cari asas ortonormal bagi V. 1 per punca kuasa 3 P1, vektor P1 iaitu 1 tambah X tambah X kuasa 2. Untuk P2, 1 per punca kuasa 2 X tolak X kuasa 2. Punca kuasa 6/9. 3 tolak dengan 3/2 X tolak 3/2 X kuasa 2. Maka kita boleh dapatkan asas ortonormal bagi V.